Adapun Mekah nak sampai ke Masjidil Aqsa tu separuh daripada perjalanan tu. Ya, separuh daripada perjalanan itu. Jadi di situlah kita kata bahawa kuasa Allah, ya, fa'alun lima yurid, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi dengan itulah, dengan adanya kekuasaan Allah itulah, maka mampunya membawa jalan, ya, Nabi kita waktu malam, lailan. Ada pengajarannya tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni nak berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni malam lah. Siang ni banyak benuhnya. Yang nak noreh, yang nak meraih. Mo. Yang mencari kemahang. Mo. Siang banyak benuh. Atau nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ini, wa minal laili, fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Sebahagian daripada malam sujudlah kamu, bertasbihlah kamu, warattil qur'ana tartila, qumil lail, bangunlah di waktu malam untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajarannya bahawa nak kita sampai kepada Allah itu, perjalanan untuk sampai kepada Allah itu, maka rajinlah kita berdamping dengan Allah di waktu malam, dengan qiyamul lail kita, dengan tahajud kita. Itu caranya. Tak maunya, ya, kita itu beroloh je weh. Subuh pun subuh gajah, udahlah pakai pelekat cap gajah duduk. Subuh pun subuh gajah. Macam manalah kita nak sampai kepada Allah? Dalam berita kata, bagaimana kita akan jadi orang yang muqarrabin, hampir dengan Tuhan, kalau kita tidak menjadikan malam itu sebagai mihrab, ya, sebagai peluang untuk kita berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tidak memilih waktu siang. Allah memilih waktu malam untuk Nabi berdamping dengan dirinya. Maka di situ menjadi pengajaran kepada kita nak berdamping dengan Allah ini waktu yang kudus, ya, waktu yang muqaddas ialah malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di situ pula. Apa weh? Macam mana nak berdamping dengan Tuhan? Ke semajid pun tidak. Ahli sunat wal Jumaat je. Dah pun ahli kanji wal more je. Mau. Ya. Hara ada kanji, hara ada more baru datang semajid. Koman sepana. Benar. Ya, arwahnya Ustaz Ismail Kamus kata ahli sunat wal Jumaat je. Tak maunya. Bila disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ini nak menunjukkan bahawa hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, mau tidak mau mesti berpaksi di masjid. Sebab itu di antara 7 golongan yang akan dapat perlindungan Allah di padang mahsyar, di hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah, ya, iaitu salah satunya ialah syabun rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang yang hatinya sentiasa tertambat, terikat ke masjid. Allahu Akbar. Ya. Maka dengan sebab itulah, untuk dapat naungan Allah, mau tidak mau kita kena lahirkan peribadi yang sentiasa rapid dengan masjid. Maka Nabi itu dalam perjalanan itu boleh saja Nabi terus dibawa daripada rumah Ummu Hani itu, terus je naik ke Sidratil Muntaha. Tapi tak, Allah sebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apa maksudnya? Peranan masjid dalam kehidupan sangat-sangat penting. Di antara orang yang dapat naungan Allah di padang mahsyar ialah orang yang hatinya sentiasa teringat ke masjid. Tuan-tuan dan puan-puan, masa kita jalan lama dulu sebelum ada lebuh raya, ya, bila kita nak bertolak je dengan siangnya, dengan tikonya, nak nyampai Kuala Lumpur, pagi turun petang baru sampai. Tapi dalam pemikiran kita, masjid mana nak singgah?
paling tidak kelumpang lah antara nak masjid ni nak singgah, rawang ni tak. Apa maksudnya? Hati kita itu tak lepas daripada masjid. Mau tak mau kita mesti singgah. Bila dah masuk lebuh raya, RNR ni kurang dia teringat masjidnya. Ya, dia teringat RNR le pula. Oh, dah beracika je lah kerjanya. Tapi masa kita jalan lama tu kita mikirkan singgah masjid Tapah Road, singgah masjid Kelumpang, singgah masjid Rawang. Hati kita sentiasa tertambat, ya, tertambat ke masjid. Jadi saya nak kaitkan dengan peristiwa ini bahawa tidak mungkin kita akan dapat berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita itu sunyi ataupun liar daripada mendatangi masjid. Hanya bermusim-musiman, hanya kerana jawatan. Ini pun satu hal juga. Mentelah dah megang jawatan, mentelah ya, bukan mentelun pula. Pentelun ni tak. Mentelah dah pegang jawatan, esok tak ada pula, esok dah tak pegang, lebur. Dah tak mandang, meracun kata orang parit. Jangan kopi tu ya. Hati orang mukmin sentiasa tertambat muallaqun bil masajid. Ahabbul buq'ah ila Allah al masjid. Tempat yang paling Allah Ta'ala kasih di atas muka bumi ini adalah masjid. Maka peristiwa ini menggambarkan kepada kita betapa pentingnya peranan masjid dalam kehidupan kita. Sebab itulah Nabi bila sampai ke Madinah, Nabi tak mencari tapak rumah. 7 bulan Nabi menumpang rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Atau yang Nabi pentingkan bukan tapak rumahnya, Nabi pentingkan tapak masjid. Di mana nak dirikan masjid. Sebab itulah akhirnya bila dapat tapak itu, Nabi dirikan masjid, maka berlakulah hablum minallah wa hablum minan nas. Masjidlah berlakunya garisan yang menegak, hablum minallah, garisan yang melintang, hablum minan nas. Kalau kita mengaji ilmu matematik, ada garisan yang menegak, ada garisan yang melintang, sudahnya bertemu, paksinya ialah masjid. Exist dipanggil, paksinya adalah masjid. Berlakulah hablum minallah, berlakulah hablum minan nas. Jadi dua garis itu bertemu di mana? Di masjid. Di masjidlah berlakunya hablum minallah, bahkan di masjidlah hablum minan nas, hubungan sesama manusia berlaku. Ya, kita merancang, Nabi merancang masyarakat madani yang Nabi bina itu, ya, negara Islam yang Nabi bina itu daripada masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Hadirin hadirat sekalian, cuba kita maklum bahawa untuk suci, untuk bertemu dengan Allah perlukan kesucian, fitrah. Ya, perlukan kepada kesucian, perlukan kepada fitrah. Hati yang penuh dengan mazmumah, hati yang ada syirik dan nifaq, tak akan dapat habuan berjumpa dan juga kemanisan di dalam beribadah. Justru itulah Nabi dibedah, ya, oleh malaikat, ya, sebelum perjalanan itu, maka Nabi dibedah untuk kali ketiganya, ya, oleh malaikat. Dibedah diri Nabi itu, kemudian diambil hatinya, lalu dibersihkan sanubarinya. Apa maknanya Maknanya kita nak berdamping dengan Allah dalam keadaan hati kita kotor, sangka buruk, dengki, tamak, riak, takabur. Mana rupa nak berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mau tidak mau kita disuruh supaya takhliyah dan tahliyah. Apa dia takhliyah? Bersihkan hati ini daripada mazmumah, segala hasad, dengki, tamak, haloba, temea ya. Orang ngampung kata tamak tu temea, atas pada hakap lagi. Atas pada hakap tu temea. Memang. Dan dia nyeduk ke ramombong ya. Memang.
Petu dah tak habis. Udah tak habis. Udah belotor buang. Jadi bagaimana nak berdamping dengan Allah, nak merasakan kelazatan ibadah kalau hati penuh dengan mazmumah? Maka perlu takhliyah, bersihkan, kemudian barulah tahliyah, hiaskan dengan sifat-sifat mahmudah. Dia macam kita lah, kita ni nak menghias rumah, tak maunya kalau kita tak bersihkan dulu sawangnya, tek kucingnya, sapunya, apa semua. Lepas tu barulah nak pasang lansia, lepas tu barulah nak sembuh-sembuh fabris, barulah bentang kapet. Mana maunya semua itu kita buat dalam keadaan rumah tu dengan pengur baunya, dengan tek kucingnya, dengan sawangnya, kita pun ganti lansia. Mana apa? Bersihkanlah dulu, barulah kita nak beriah. Jadi begitulah, hati ini perlu dibersihkan. Maka dalam konteks peristiwa Isra' wal Mi'raj, bukankah Nabi dibedah hatinya, lalu disucikan sanubarinya, ya, dengan air Zam-Zam, ya, dengan air Zam-Zam. Tuan-tuan dan puan-puan, di antara air yang banyak di hospital Jeddah, Riyadh, Madinah adalah air Zam-Zam. Kebetulan saya masa belajar di Riyadh tu dekat dengan hospital, universiti, ya, penuh dengan air Zam-Zam. Lalu saya tanya kepada doktor, untuk apa air Zam-Zam ini? Digunakan untuk dressing, katanya. Air ini apabila digunakan untuk dressing luka, pembedahan, cepat, ya, cepat pulihnya, katanya, ya, cepat pulihnya. Itu keberkatan Zam-Zam. Jadi dibersihkan sanubari Rasul SAW dengan air Zam-Zam, ditangkupkan balik, barulah nak meneruskan perjalanan itu, nak memulakan perjalanan. Jadi apa maksudnya? Maksudnya nak berdamping dengan Allah, hapuskan, buangkan sifat mazmumah. Tak maunya kita semayang tapi hati busuk, busuk punya orang. Itu cerita apa dah? Cerita Piramli dah. Udah dilantoknya di belakon, mati pula dah pasal hutang tak bayar. Bila dapat tahu yang rupanya dia tak mati, busuk punya orang, kata dia. Apik dia, busuk punya orang. Tak maunya weh. Mau tidak mau kita kena bersihkan hati kita, barulah kita akan dapat kelazatan beribadah, mendampingkan diri kita kepada Allah. Kita hiaskan hati-hati kita dengan mahmudah. Taib.